Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan bersambung dengan topik bagaimanakah organ deria manusia saling berhubung kait. Organ deria seperti telinga, mata dan deria sentuh saling berhubung kait dalam mengawal pergerakan. Contohnya, telinga separuh bulat yang berada salur separuh bulat yang berada di dalam telinga membantu mengekalkan keseimbangan badan kerana dia tidak terlibat dengan pendengaran. Okey, dalam salur separuh bulat ni terdapat cecair yang mana dia mengawal keseimbangan badan kita. Sekiranya berlaku masalah pada salur separuh bulat ini, selalunya kita akan merasa sangat pening kerana badan kita dalam keadaan yang tidak seimbang. Pada permukaan tapak kaki kita juga, okey, dia memberitahu sama ada kita berada dalam permukaan rata ataupun kita sedang bergerak. Manakala mata kita, okey, mata kita akan memberitahu otak bahawa kita sedang bergerak ataupun dalam keadaan statik. Seterusnya, okey, ni organ-organ yang sentiasa berinteraksi untuk mengawal keseimbangan badan. Okey, organ diri kita mempunyai had juga, iaitu dia mata kita seperti mata manusia tidak mampu melihat objek seni. Okey, so mata kita tidak mampu untuk melihat objek yang kecil seperti mikroorganisma. Telinga kita juga mempunyai had pendengaran. Okey, had pendengaran ini, had penglihatan dan pendengaran disebabkan oleh kecacatan ataupun faktor penuaan. Okey, had deria penglihatan yang pertama ialah ilusi optik, di mana kita, mata, tidak dapat membezakan hal sebenar dengan situasi yang berlaku. Ini kerana otak tidak dapat membuat tafsiran yang tepat maklumat yang diterima oleh reseptor mata. Seperti contoh yang ditunjukkan ni. Okey, ni ada dua situasi yang kadang-kadang kita keliru. Ini disebabkan otak tidak dapat mentafsir maklumat dengan tepat. Okey, ni contoh yang ada di dalam buku. Okey, objek manakah yang kelihatan lebih tinggi? Sedangkan semuanya adalah sama saiz. Ini berlaku kerana ada garis ni yang mengelirukan otak kita untuk mentafsir maklumat sebenar. Ini pun sama. Ada yang manakah nampak lebih panjang? Takkan nampak ini lebih panjang. Kerana ada kekeliruan maklumat di sini. Okey, otak kita tak dapat tafsir sebab ada gangguan ini. Sedangkan kalau kita ukur dengan pembaris, dia sama. Okey? Adakah semua garis mendatar ke bengkok? Kita kelihatan seperti bengkok. Disebabkan gangguan petak-petak hitam putih ni menyebabkan kita nampak macam bengkok. Sedangkan ianya selari. Adakah kamu melihat dua muka ataupun satu palsu? Okey? Yang kedua adalah titik buta. Had yang kedua, titik buta ini berlaku apabila mata tidak dapat mengesan imej yang jatuh pada titik buta. Okey, pada mata kita terdapat satu kawasan yang dikenali sebagai titik buta. Apabila satu imej, okey,
terbentuk di kawasan ini, okey, imej itu tidak dapat dilihat kerana tiada reseptor cahaya pada titik buta menyebabkan kita tak nampak imej tersebut. Okey. Situasi itu berlaku juga apabila di dalam kenderaan di mana cermin kita mempunyai kawasan titik buta. Kawasan titik buta adalah kawasan ini. Yang mana purple ini. Okey, kita akan imej kereta kadang-kadang tak nampak sekiranya dia berada di kawasan ini. Okey, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Okey, untuk orang yang melihat dalam situasi yang normal, cahaya yang memasuki mata akan jatuh pada retina dan membentuk imej. Imej itu akan ditafsir oleh otak. Sekiranya berlaku kecacatan ataupun penuaan, ia akan menyebabkan penglihatan yang terjejas. Penglihatan terjejas ni kita boleh bahagi kepada rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme dan presbyopia. Okey, kita tengok gambar ini. Ini adalah normal, penglihatan normal. Sekiranya kamu dapat melihat dekat dan jauh secara jelas, maksudnya penglihatan yang normal. Sekiranya objek yang dekat tidak dapat dilihat, okey, rabun dekat. Astigmatisme, kabur. Jauh dan dekat kedua-duanya kabur. Manakala rabun jauh, objek jauh tak dapat dilihat dengan jelas, objek dekat dapat dilihat dengan jelas. Okey, untuk rabun jauh, kita tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Puncanya ialah pada kantah mata yang terlalu tebal ataupun bola mata ni. Bola mata ini jauh menyebabkan imej terbentuk di hadapan retina. Maka orang yang mempunyai rabun jauh perlu memakai kanta cengkung. Okey. Kanta cengkung yang pada spek mata ni ada kanta cengkung kat sini yang membantu imej supaya terbentuk pada retina. Rabun dekat tidak dapat melihat objek di dekat dengan jelas kerana kanta mata terlalu nipis ataupun bola matanya pendek. Maka cara pembetulannya menggunakan kanta cembung supaya imej terbentuk di atas retina. Okey, astigmatisme. Okey, objek kelihatan kabur dan tidak jelas. Ini penglihatan orang normal pada waktu malam. Ini penglihatan orang yang mengalami astigmatisme. Okey, dia nampak cahaya tu terpisah-pisah macam ni. Okey. Puncanya adalah kornea. Kornea melengkung ataupun kanta tidak sekata ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya terbentuk banyak imej pada retina. So, imej menjadi kabur, tidak tajam. Apa yang boleh cara pembetulannya ialah menggunakan kathah silinder ataupun menjalani pembedahan untuk membaiki kornea dan juga kanta. Okey. Yang keempat adalah
Presbyopia. Presbyopia ini ialah dia mengalami kedua-duanya sekali. Tidak dapat melihat objek jauh dengan objek dekat dengan jelas. So, puncanya adalah kanta mata menjadi keras. Kanta mata ni dah keras, kurang kenyal akibat proses penuaan. Okey, otot dalam jasad cilium kehilangan keupayaan untuk mengecut dengan mengendur. Otot yang memegang kawasan kanta mata lazim berlaku dalam kalangan warga emas. Okey, objek dekat dan jauh tidak dapat difokuskan pada retina. Ini masalah pada kanta dia. Okey, kanta mata masalah menyebabkan tidak dapat melihat dengan jelas. So, cara pembetulannya memakai kanta dui fokus untuk melihat objek dekat dan objek jauh. Maksudnya spek mata dia mempunyai kanta cembung, kanta cekung dan kanta cembung. Kedua-duanya sekali. Okey, had pendengaran manusia pula. Okey, apa yang had pendengaran manusia? Manusia hanya boleh mampu mendengar daripada julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Okey, secara normalnya. Okey, masalah had pendengaran ialah pekak ataupun separa pekak ataupun pekak sepenuhnya. Okey, masalah dia berlaku akibat jika berlaku kecacatan pada tulang osikal akibat jangkitan, masalah penuaan ataupun gaya hidup terdedah pada bunyi yang kuat. Okey, apabila berlaku masalah jangkitan pada tulang osikal di sini atau gegendang telinga pecah pada struktur dalam ni, okey, menyebabkan berlakunya pekak ataupun separa pekak. Proses penuaan menyebabkan gegendang telinga kurang elastik. Bila gegendang telinga kurang elastik, dia tidak dapat bergetar dengan baik. So, berlakulah separa pekak. Okey. Pendedahan kepada bunyi kuat boleh merosakkan reseptor yang terdapat pada koklia. Okey? Menyebabkan pekak kekal. Pembetulannya ialah melalui pembedahan atau penggunaan alat pendengaran. Alat pendengaran ini, alat bantu pendengaran ini membantu menguatkan bunyi supaya masalah pendengaran menjadi lebih baik. Okey, inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan keupayaan organ deria. Okey, gaya hidup yang tidak sihat ataupun kerjaya berisiko tinggi boleh menjejaskan kepekaan organ deria. Penggunaan gerudi ataupun mendengar muzik dengan kuat. Okey, perumahan yang dekat dengan kawasan lapangan terbang. Okey, bekerja di dalam kapal terbang juga. Pendedahan kepada cahaya biru. Okey, disebabkan bahan digital juga boleh menjejaskan organ deria seperti telinga dan mata. Okey. Had pendengaran, had penglihatan boleh dibantu dengan penggunaan kata pembesar dengan mikroskop untuk melihat objek seni, penggunaan periskop untuk melihatkan sekeliling yang sudut tidak kelihatan, binokular dan teleskop untuk melihat objek jauh, penggunaan mesin X-ray untuk melihat menerusi objek legap. Alat-alat yang mengatasi had pendengaran pula ialah stetoskop untuk menguatkan bunyi degupan jantung, penggunaan pembesar suara untuk menguatkan suara, penggunaan alat bantu pendengaran untuk menguatkan bunyi.
Itu saja untuk tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.